عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إلى حضرة النبي مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى سائر الأنبياء والمرسلين وأصحاب رسول الله أجمعين وتابعهم وتابع التابعين من الأولياء والشهداء والعلماء والصالحين ولوالدينا ولمشايخنا ولمعلمينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. Alhamdulillah yang dihormati Al-Fadhil, Tuan Imam, Tuan Bila, Tuan Siak, Tuan Pengurusi, tuan-tuan para AJK, ayah-ayah, ibu-ibu, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah dengan limpah kurnia, taufik, hidayah, dengan rahmat Allah kita dapat bersama-sama pada malam ini. Semoga rahmat Allah Ta'ala itu juga Allah Ta'ala sampaikan untuk kedua ibu bapa kita, pada anak, isteri, suami, ahli keluarga kita semua, jiran tetangga, sahabat andai kita dan muslimin muslimat sekalian, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung muka surat 194 yang bawah, hadis yang bawah tu lah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin fid darain. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqu da'watal mazlum fa innaha tuhmalu 'alal ghamam. Takut olehmu akan doa orang yang kena zalim, kerana bahawasanya doanya itu ditanggung akan dia di atas awan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kitab kita ni pada bab, masih lagi pada bab yang ke-19, iaitu menceritakan tentang doa, perkara yang berkaitan dengan doa. Maka di sini dibawa satu hadis Nabi yang menyatakan bahawasanya takut olehmu akan doa orang yang kena zalim. Apa maksud? Maksudnya janganlah kita menzalimi orang. Tu yang Nabi nak daripada hadis ini. Janganlah kita menzalimi seseorang. Kerana apa? Kerana orang yang dizalimi itu doanya dekat dengan Allah, dengan maksud doanya mudah diterima oleh Allah. Takut-takut orang yang kena zalim tu maka dia berdoa sesuatu yang kena kepada orang yang menzalimi itu. Jadi Nabi pesan takut doa orang yang dizalimi. Maksudnya janganlah menzalimi seseorang. Takut dia doa tak elok, saat lagi jadi masalah. Kita dah buat zalim ke orang. Yakni
yakni ini nak menghuraikan hadis, yakni menyuruh Allah Ta'ala dengan terangkat doanya hingga melalui akan awan. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan supaya doa ini melalui akan awan dan sampai ia kepada hadratullah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, doa melalui akan awan. Awan ni duduk di mana tuan-tuan? Awan ni duduk di langit, berada di pihak atas. Apa maksud? Maksudnya nak menyatakan kekuasaan Allah yang maha tinggi. Bukannya Allah Subhanahu wa Ta'ala duduk di atas. Saat lagi duduk faham kata Allah duduk di atas langit pula. Doanya itu lalu ke awan, api jumpa Tuhan di langit pula. Duk faham macam tu. Saat lagi masalah itu bab akidah. Jadi ini orang kata cakap kinayah, cakap perumpamaan. Jadi tinggi itu tadi nak menyatakan kekuasaan Allah yang meliputi sekalian langit bumi. Itu maksudnya Allah yang menguasai langit, Allah yang menguasai bumi. Kuasa Allah itu meliputi sekalian. Jadi sebut awan di sini nak menyatakan kekuasaan Allah tu yang maha tinggi. Jadi doa ini mudah sampai kepada Allah, iaitu doa orang yang dizalimi. Maka dengan sebab itu kena takut kita nak menzalimi seseorang. Takut doanya itu melibatkan kita. Jadi kita jadi susah. Allah Ta'ala terima doa orang yang zalim ni. Dia doa yang tak elok pada kita. Na'udzubillah. Itu maksud dia. Yaqulullah wa izzati wa jalali la ansurannaka walau ba'da hin. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, demi kemuliaanku dan kebesaranku, sesungguhnya aku tolong akan dikau, dan jikalau kemudian daripada masa yang panjang sekalipun. Jadi doanya ini Allah Ta'ala akan tolong orang yang kena zalim tu, walaupun bukan masa sekarang, masa dia doa tu, tetapi akan ditolong oleh Allah walaupun dalam masa yang panjang sekalipun. Satu masa Allah Ta'ala akan terima doa dia, orang yang dizalimi itu. Itu walau ba'dahin. Orang yang kena zalim tu dia doa, dia tadah tangan, ya Allah, dia tadah tangan. Maka doanya itu akan diterima oleh Allah, walaupun Allah Ta'ala tak balas, tak bagi permintaan dia itu dalam masa dia berdoa tu, walaupun dalam masa yang panjang. Maksudnya satu masa pasti Allah Ta'ala akan makbulkan doa orang yang kena zalim. Jadi kena takut kita nak menzalimi seseorang, kita nak buat naya kat orang, kena takut. Takut dia doa yang tak elok. Dan sabda Nabi SAW, ittaqu da'watal mazlum wa in kana kafira fa innahu laysa dunaha hijabun. Takut olehmu akan doa orang yang kena zalim, yakni kerana doanya mustajab. Orang yang dizalimi itu doanya mustajab. Dan jikalau ada ia kafir sekalipun. Apa maksud? Maksudnya jangan kita menzalimi seseorang walaupun dia kafir sekalipun. Kita tak boleh buat naya ke orang.
Sekali lagi kita sebagai orang Islam ni dah dia kafir, kita buat naya kat dia kafir. Salah. Islam tak ajar. Sebab tu siapa kata Islam ni teroris, dia tak faham Islam. Siapa kata Islam ni pemberontak, Islam ni ganas, dia tak faham Islam. Nabi pesan, kita ni nak buat zalim kat orang, walaupun kafir sekali pun tak boleh. Kerana apa? Bila kita buat zalim kat orang, buat naya kat orang, doa dia tu mustajab. Dia kena zalim, tuan-tuan. Ni bahaya. Kita buat naya kat orang. Tu Nabi pesan. Maka bahawasanya tiada berkekalan doa itu hijab. Hijab. Tiada berkekalan doa itu hijab. Maksudnya doa itu, dinding bagi doa itu tidak lama. Yakni tiada ada antara doa dan antara qabulnya itu mani'. Kena baca mani'. Jangan baca mani pula. Tu dalam kitab tu dia tulis mani. Bukan mani itu, kena baca mani'. Mani' ni apa? Perkara yang menegah. Itu dia panggil mani'. Perkara yang menegah. Itu namanya mani'. Jangan baca mani. Baca mani salah. Salah faham. Dia, kalau bahasa Arab dia mim, alif, nun, ain. Mani'. Maksudnya perkara yang menegah. Itu dia panggil mani'. Contohnya kita nak semayang. Kita nak semayang. Maka bila kita nak semayang, terbatal wuduk kita, maka kita jadi orang yang berhadas, hadas kecil. Maka hadas kecil itu dikatakan mani', perkara yang menegah daripada kita solat. Itu dipanggil mani'. Maksudnya hadas kecil itu mani', perkara yang menegah daripada kita solat. Sebab solat itu jadi tidak sah tanpa wuduk. Jadi hadas itu dipanggil mani', perkara yang menegah. Maka dalam bab doa ini, doa orang yang kena zalim itu, yakni tiada ada antara doa dan antara qabulnya itu. Maksudnya qabul ni Allah Ta'ala terima doa tu, mani', perkara yang menegahkan dia. Maksudnya tidak ada perkara yang menegah Allah Ta'ala terima doa tu, iaitu doa orang yang kena zalim. Doa orang yang kena zalim, maksudnya tidak ada hijab, tidak ada perkara yang menegah orang yang kena zalim tu. Jadi kena takutlah untuk kita menzalimi, menzalimi buat naya orang. Na'udzubillah. Kita tipu orang buat bisnes, tipu buat naya kat orang. Orang tu buat keluar modal bagi suruh berniaga, melabur, kita pergi kona kat lain, tak buat bisnes elok-elok, kita menayakan orang. Maka kalau dia doa, masalah. Takut, kena takut. Itu contoh. Jadi maknanya jangan kita menzalimi seseorang, walaupun dia tu seorang kafir sekalipun. Dan ada pun firman-Nya, firman Allah, wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal. Dan tiada doa orang kafir itu melainkan di dalam sesat, di dalam kesesatan. Maksudnya doa orang kafir ni dalam sesat. Ini surah Ar-Ra'd ayat 14. Maka maksud dia macam mana? Maka maknanya tiada diperkenankan doa bagi mereka itu
pada tertentu doa dengan meringankan azab Jahannam daripada mereka itu pada hari kiamat. Itu maksud ayat Quran tu. Sekali lagi Nabi kata jangan buat zalim pada orang walaupun orang kafir, kerana doanya itu tidak ada hijab. Maka apakah pro dan kontra ayat Quran yang menyatakan bahwasanya doa orang kafir itu hanyalah kesesatan semata-mata? Apa hubungan dengan ayat Quran tu? Maka ayat Quran itu menyatakan doa orang kafir ni hanyalah sesat, maksudnya sia-sia. Doa orang kafir ni apabila dia di akhirat besok dia menyeru supaya diringankan azab, maka ini tidak diterima oleh Allah. Tak diterima oleh Allah. Minta ringan azab di hari kiamat besok tak boleh lah. Allah Ta'ala dah balas dah di atas dunia ni. Orang kafir ni Allah Ta'ala balas atas dunia, tuan-tuan. Dia kalau orang baik, orang kafir ni yang baik atas dunia ni, Allah Ta'ala balas di dunia ni. Akhirat esok kena azab. Kan? Sebab tu orang-orang kafir ni kalau hak jenis suka bersedekah, kan? Kita orang Islam panggil sedekah lah, kan? Dia panggil apa? Charity. Kan? Charity lah. Dia suka tolong orang, bantu orang. Allah Ta'ala balas kat dia atas dunia ni. Atas dunia Allah Ta'ala bagi kesenangan kat dia. Tapi di akhirat besok tak boleh lah, kena azab. Sebab dia kufur pada Allah. Begitu juga doa orang kafir ni, tuan-tuan. Allah Ta'ala balas atas dunia ni. Lebih-lebih lagi ni orang yang zalim ni. Kita buat zalim pada orang kafir tu, maka orang kafir tu doa, terima. Sebab dia kena zalim. Tapi di akhirat besok kena lah, pasal dia kufur. Dia kufur pada Allah. Jadi ayat Quran itu menyatakan bahwasanya doa kafir ni doa ketika mana di akhirat. Tak boleh nak buat apa lah, pasal dia kufur kepada Allah. Habis itu. Dan hasilnya, kesimpulannya, tuan-tuan, bahwasanya doa itu memberi manfaat bagi yang hidup dan yang mati. Doa ni, tuan-tuan, kesimpulan daripada perbicaraan kita yang lepas-lepas dalam bab doa ni, doa ini dapat memberi manfaat. Apa manfaat? Memberi kesan bagi yang hidup dan yang mati. Orang hidup, orang mati, dia dapat ambil manfaat daripada doa. Satu-satu doa tu. Sebab tu yang disebut di dalam hadis Nabi, hadis sahih, tuan-tuan, iza mata banu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Bila mati seseorang, terputus amalan dengan 3. Maka salah satu daripada 3 yang disebut oleh Nabi, iaitu Nabi sebut sadaqatun jariyah, al-ilmu yuntafa'u bih, sedekah jariah, kemudian ilmu yang dapat diambil manfaat, dan yang ketiga iaitu Nabi sebut apa? Wa waladun soleh yad'u lahuma, iaitu doa anak yang soleh bagi 2 ibu bapa. Nak cerita apa? Nak cerita bahwasanya doa itu dapat memberi manfaat bagi orang yang sudah meninggal. Maka doa yang paling bermanfaat iaitu doa anak untuk 2 ibu bapa. Maka doa ini ibu bapa dapat ambil manfaat daripada doa anak ni tadi. Itu contoh hadis Nabi yang lain yang sebut tentang doa ni. Jadi doa ini dapat memberi manfaat bagi yang hidup dan yang mati jika mendoa bagi mereka itu. Kalau kita doa, sebab tu kita pergi kubur, Nabi anjurkan kita bagi salam.
Nabi suruh. Pasal apa? Pasal orang yang dalam kubur akan jawab, Assalamualaikum ya ahlil kubur, ya ahlal kubur, ya ahlal diyar. Kita bagi salam di kubur tu. Orang dalam kubur tu jawab salam. Orang dalam kubur. Cuma kita lah tak dengar, tapi dia jawab. Nabi sebut para ahli kubur ni akan jawab salam. Cuma kita tak dengar. Kalau kita dengar terkencing lah kita. Lari balik. Kita pindah ziarah kubur, bagi salam, Waalaikumsalam, jawab ramai-ramai. Lari balik tak tahu, demam seminggu jawabnya. Seminggu demam. Kan? Orang tanya ni pasal apa ni, seminggu tak keluar rumah ni. Quarantine dia kata. Quarantine. Nak cerita kata pergi kubur tak berani. Dia kata quarantine. Kalau dengar, tapi Allah Ta'ala tutup supaya kita ni tak dengar. Tapi dia jawab ahli kubur. Sebab dia dengar, tuan-tuan. Dia dengar orang yang di atas memberi salam. Jadi sebab apa Nabi suruh bagi salam? Sebab orang yang dah mati dalam kubur ni, dia dapat ambil manfaat daripada salam yang diberi. Kalau tak dapat ambil manfaat, buat apa nak jawab salam? Buat apa nak jawab? Sebab dapat ambil manfaat daripada salam orang yang hidup kepada orang yang mati. Sebab dia dapat ambil manfaat. Kerana salam itu satu lafaz doa, tuan-tuan. Salam ni doa sebenarnya. Assalamualaikum, salam sejahtera ke atas kamu. Itu doa. Kita jumpa orang bagi salam, kita doa ke orang tu. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Salam sejahtera wahai sekalian ahli kubur. Itu kita doa. Salam ni doa sebenarnya. Salam sejahtera. Dan juga salam ini salah satu daripada nama Allah. Assalamu, itu nama Allah, tuan-tuan. Kita sebut nama Allah, mengingatkan orang supaya disebut juga nama Allah. Kita mengingatkan orang tentang nama Allah. Kita bagi salam ke orang, orang tu wajib salam. Maksudnya dia secara automatik dia sebut nama Allah. Automatik, tuan-tuan. Orang bila kita bagi salam, automatik dia pun terpaksa sebut nama Allah. Sedangkan dia tak teringat kepada Allah. Tapi bila orang bagi salam, automatik dia ingat Allah. Itu besarnya bagi salam. Assalamualaikum. Assalamu tu nama Allah. Dia ajak sebut. Itulah doa. Salam sejahtera ke atas kamu. Itu doa. Jadi ini dapat memberi manfaat bagi orang yang hidup dan yang mati. Dan memberi mudarat akan mereka itu jika mendoa atas mereka itu. Dia jadi mudarat juga, tuan-tuan. Kalau doa yang tak elok, dia akan jadi mudarat. Na'udzubillah. Doa yang tak baik. Na'udzubillah. Dan memberi manfaat ia pada qada yang mubram. Qada yang mubram, muktamad atau pasti, dan qada yang muallak, yang digantung atau ditunda. Memberi manfaat ia pada qada yang mubram. Ini yang mubram ni yang boleh diubah lah, tapi dia mubram. Dan qada yang muallak. Qada mubram, qada muallak. Ini nak kena bagi faham dulu. Apa dia qada mubram, apa dia qada muallak. Tuan-tuan dengar betul-betul lah.
kita ni Allah Subhanahu wa taala dari A sampai Z kehidupan kita ini telah ditakdirkan. Itu namanya qada dan qadar. Allah Ta'ala dah tetap semua dah qada dan qadar. Faham lah? Semua tu takdir Allah. Dia panggil qada dan qadar. Kalau kita mengaji rukun iman, maka rukun iman yang keenam iaitu beriman kepada qada dan qadar. Apa qada dan qadar? Qada dan qadar ini adalah ketetapan Allah. Kalau kira satu-satu, qadar itu ketetapan, qada itu pelaksanaan. Qada itu namanya pelaksanaan. Contohnya kita sakit hari ini. Contoh, kita sakit hari ini. Maka esok lega. Allah Ta'ala telah takdirkan, kata lega esok. Maka tak sampai esok lagi, maka itu di dalam takdir. Bila sampai esok lega. Lega itu dikatakan qada. Faham tak? Lega tu, lega sakit tu baru namanya qada. Takdir ni duduk dalam perancangan baru. Bila sampai masa diqadakan apa yang ditakdirkan. Faham tak? Boleh faham gitu? Qada-qada ni tuan-tuan. Qadar itu kita cakap orang Melayu kadar. Kadar ni maksudnya ketentuan. Ketentuan. Okey. Anak kita nak kahwin. Hari ni berapa bulan? 26. Anak kita nak kahwin 30 hari bulan. Jadi 30 hari bulan tu masih dalam qadar. Belum qada lagi tuan-tuan. Qadar ni perancangan Allah. 30 hari bulan. Jadi kita pun doa ya Allah pemudahkanlah nak kahwin ni apa semua, nak buat kenduri kenara ni kan. Kita pun doa. Maka Allah Ta'ala terima doa kita. 30 hari bulan anak kita pun kahwin. Maka anak kita kahwin tu barulah dinamakan qada. Maksudnya dah berlaku. Qada ni benda yang berlaku, yang telah diqadarkan, yang telah ditetapkan. Boleh faham tak? Tu. Jadi itu sebut secara ringkas qada dan qadar. Kalau ikut apa ni dia punya step dia kena qadar dulu baru qada. Itu step dia. Tapi cakap Arab ni dia macam tu. Dia sebut qadar lepas tu qada. Qada apa ni sebut qada qadar. Dia cakap Arab macam tu, dia macam terbalik sikitlah. Kan qada dan qadar. Kan. Dalam hadis Nabi sebut al-imanu bil qadri, sebut qadar. Kan. Dalam hadis Nabi sebut al-imanu bil qadri, beriman dengan qadar. Sebut qadar. Dia tak sebut qadar. Sebab qada itu pasti akan berlaku dengan sebab qadar Allah, ketentuan Allah, ketetapan Allah. Bila sampai masa berlakulah qada tu. Boleh faham tak? Jadi qada ini dia ada dua. Qada qadar ni dia ada dua. Satu namanya qada mubram. Ini tetap betul-betul. Yang kedua itu namanya qada muallaq. Qada muallaq ni dia berkait. Dia berkait. Ni yang sebut dalam kitab ni. Apa ni qada mubram, mu'tamad ataupun pasti, dan qada yang muallaq. Qada yang berkait. Muallaq ni dia berkait. Sebab tu kalau orang kahwin dia panggil ta'liq. Tahu ta'liq? Jika meninggalkan suami isteri selama 6 bulan, itu ta'liq lah tu. Kalau tinggal, kan? Kalau tinggal tu sebelum kahwin kan baca ta'liq dulu. Kan? Orang kahwin tu baca ta'liq. Ta'liq tu apa? Ta'liq ni jatuh talak apabila
berkait dengan perkara yang disebut tu. Itu dipanggil ta'liq. Maka ta'liq inilah mu'allaq. Perkara yang berkait. Perkara yang berkait. Jadi qada ni dia ada qada mu'allaq. Mu'allaq ini dia berkait. Berkait. Contoh. Contoh apa ni? Mu'allaq ni yang berkait ini. Kan? Contohnya kita sakit hari ni. 3 hari lagi itu Allah Ta'ala kata akan lega sakit kita. Tetapi dengan syarat dia berdoa. Contoh gambaran. Tapi dengan syarat dia berdoa. Faham? 3 hari lagi dia lega sakit. Tapi dengan syarat dia doa. Itu dipanggil ta'liq, doa. Tapi kita tak doa, maka tak lega. Sebab dia berkait dengan doa. Jadi bila kita doa, maka 3 hari lagi pun lega. Itu dia panggil mu'allaq. Sakit sembuh ni ketetapan Allah. Faham tak? Tetapi dia berkait. Contoh berkait dengan makan ubat, berkait dengan doa, berkait dengan usaha dia. Itu dia panggil mu'allaq lah tu. Perkara yang boleh jadi sebab lega sakit dia. Maka kalau dia tak buat mu'allaq ni tadi, maka sakit dia tak lega. Sebab dia tak buat mu'allaq. Itu dia panggil qada mu'allaq. Qada yang berkait. Sebab tu doa ini salah satu daripada usaha. Kita tak tahu apa ni boleh jadi lega dengan sebab kita doa. Itu dia panggil mu'allaq. Adapun mubram dan memberi manfaat ia pada qada yang mubram. Memberi manfaat ni tadi iaitu dapat pahala saja. Dapat pahala. Tetapi kalau perkara yang mubram ini dia tidak boleh diubah. Contohnya kita orang Melayu. Kita doa pada Allah, ya Allah bagilah aku jadi orang Arab, orang Qatar contohnya lah. Kan? Ya Allah bagilah aku jadi orang Qatar. Pasal apa? Sana orang Qatar semua rumah mereka bagi apa semua. Contoh lah. Dah tengok YouTube kan. Kita doa nak suruh jadi orang jadi bangsa Arab. Tak boleh dah. Pasal apa? Itu namanya mubram. Tetap kita ni Allah Ta'ala dah jadikan kita orang Melayu. Tak boleh lah. Kita nak doa jadi orang Arab tak boleh lah. Sebab apa? Itu dah tetap dah. Jadi dah tetap. Mubram. Mubram ni tetap tuan-tuan. Itu salah satu contoh. Salah satu contoh. Jadi mubram ini yang kata memberi manfaat ini kan, kalau didoa oleh orang lain yang belum berlaku lagi. Faham lah? Itu kalau belum berlaku. Kalau sudah berlaku, tak boleh buat apa dah. Itu yang mubram. Yang mubram. Contohnya kita ni beranak di Kedah. Contohlah. Kita nak doa, ya Allah bagilah aku ni beranak di Selangor. Contoh. Kan? Tak boleh dah sebab mubram dah tetap lah. Kita ni orang Kedah. Contohlah. Tapi yang boleh kita doa apa? Doa anak cucu kita. Hak belum beranak lagi tu. Yang tu tak apa. Faham tak? Yang tu beri manfaat. Doa untuk anak cucu kita kahwin orang Selangor lah contoh. Anak kita orang Kedah. Bertemu jodoh dengan orang Selangor. Tak apa. Ya Allah bagilah cucu aku ni jadi orang Selangor. Banyak kelebihan. Contoh lah. Kan? Contoh. Tak apa. Itu boleh. Tapi kalau sudah mubram tak boleh lah. Tak boleh lah. Jadi kesimpulan dia tuan-tuan, mubram ini yang telah tetap. Yang telah berlaku. Tetapi boleh kita doa sekiranya perkara tu belum berlaku. Maka dia boleh kita doa. Tapi kalau sudah berlaku, yang tu dah tetap tak boleh doa lah. Adapun qada mu'allaq ini itu qada yang berta'liq,
iaitu yang bergantung dengan satu-satu perkara. Allah Ta'ala nak tetapkan satu-satu perkara tu, iaitu bergantung dengan satu-satu hal. Contohnya sakit, dia akan jadi lega kalau dia berdoa contoh. Maka bila dia berdoa jadi lega. Kalau dia tak berdoa, dia malas nak berdoa, dia putus asa nak berdoa, maka takkan lega. Sebab dia berkait dengan doa contoh. Maka jadi tak lega kalau dia tak berdoa, sebab dia tak buat mu'allaq, tak buat perkara yang berkait itu. Jadi dengan sebab itulah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dia ada usaha ikhtiar, asbab dan musabab. Kena berusaha. Sebab apa? Boleh jadi usaha dan ikhtiar kita itu mu'allaq kepada satu-satu perkara yang ditetapkan oleh Allah. Itu namanya usaha ikhtiar. Itu qada mubram dan qada mu'allaq. Boleh faham tak tuan-tuan? Ketahui olehmu bahwasanya bagi doa itu beberapa syarat dan beberapa adab. Kita nak berdoa ni ada syarat dia, ada adab dia. Maka setengah daripada syaratnya menjauhkan yang haram daripada makanan. Kena jauhkan makanan haram, usaha yang haram, pakaian, minuman, pakaian dan usaha. Dan hendaklah mendahulukan amal yang soleh. Kena buat amal soleh. Lepas tu kita doa. Sebab tu kalau doa kita ni Allah Ta'ala tak makbul contohnya, kena cek diri kita balik. Kena cek diri kita ni, aku ada benar lagi tak yang tak kena ni. Kena buat postmortem, kena buat muhasabah. Kena cek, aku ni ada buat tak kena apa lagi ni, doa ni Tuhan tak terima lagi ni, contohlah. Jangan kita salahkan Tuhan. Pasal apa doa ni Tuhan tak terima lagi. Jangan kita salahkan Tuhan. Mungkin ada perkara-perkara yang kita buat yang menjadi sebab doa kita tu Allah Ta'ala tak terima. Mungkin ada sebab, satu-satu sebab. Maka kita kena usaha, kena muhasabah diri kita. Kena tengok, kok ada yang buat tak kena lagi kah? Sebab Nabi SAW sebut, innallaha yuhramur rizqa lizzambi yusibuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala ni mengharamkan rezeki dengan sebab bizambi yusibuh, dengan sebab dosa dah. Jadi dosa tu jadi penghalang Allah Taala nak bagi sesuatu kepada kita. Kita dah doa dah, tapi oleh kerana ada satu perkara yang dosa ni tadi, Allah Ta'ala halang. Masih belum bagi lagi permintaan kita, hajat kita, dengan sebab kita ada dosa. Sebab tu kena istighfar. Sebab tu hendaklah mendahulukan amal yang soleh. Kena banyak buat amal soleh, barulah kita berdoa. Contohnya kita nak berdoa, kita buat amal soleh, kita bersedekah, kita tolong orang, kan? Kita bantu orang, maka kita berdoa. Kena buat amal yang soleh. Jadi itu syarat doa tu tadi, adab berdoa, iaitu jauhkan yang haram, makanan, pakaian, usaha, minuman, maka kena jauhkan. Diriwayatkan bahwasanya doa itu anak kunci langit. Doa ni anak kunci langit, dan giginya makanan yang halal. Gigi apa? Gigi kunci, dan bukan gigi kita lah. Saya duk faham gigi kita pula. Gigi kunci. Tahu gigi kunci ya? Kunci kan dia ada gigi dia tu. Itu dia panggil gigi. Saya duk faham gigi kita pula. Tu kita ni kena tengok betul kan. Itu dipanggil gigi kunci itu. Jadi doa itu anak kunci. Doa tu
Dan apa nih giginya, gigi kunci itu. Gigi kunci itu dia panggil apa? Makanan yang halal. Makanan yang halal. Itu dia panggil gigi kunci. Maksudnya kalau ada kunci saja, gigi itu tak kena, tak boleh buka kunci tu. Dia mesti sama gigi kunci dengan tu, baru boleh buka. Baru boleh buka kunci. Kita dah kunci, iaitu doa. Maka gigi dia tu itu makanan yang halal. Maksudnya kita buat usaha yang halal, makanan yang halal. Maka insya-Allah doa kita tu diterima, makbul. Dan mendoa ia padahal yakin dengan diperkenannya. Bila berdoa kena yakin, tuan-tuan. Kena yakin, kata Allah Ta'ala terima doa kita. Kena yakin bila kita doa. Jangan pula tak yakin. Ya Allah, ikutlah nak bagi-bagi, tak bagi sudah. Tak yakin kan. Ikut macam orang kata apa? Menyebar. Putus asa kan. Tak, kita kena yakin Allah Ta'ala terima doa kita. Dan bahawa tiada lalai hatinya. Tiada lalai hati ini maksudnya sentiasa ingat pada Allah. Dan jangan mendoa dengan barang yang berdosa padanya. Kita jangan minta doa perkara yang dosa. Berdoa perkara yang dosa tak boleh juga, tuan-tuan. Ya Allah, bagilah dia sakit perut 7 hari 7 malam. Dosa, tuan-tuan. Kita doa macam tu. Berdosa. Itu maksud jangan doa dengan barang yang berdosa. Doa yang tak elok lah maksudnya. Tak boleh. Seperti memutuskan rahim. Memutuskan rahim ni maksudnya memutuskan hubungan saudara. Buat bergaduh. Tu ada kadang-kadang orang usaha supaya apa? Supaya bercerai, supaya macam-macam lah. Cerai laki bini, macam-macam. Itu memutuskan silaturahim. Itu berdosa, tuan-tuan. Dan membuang-buang akan hukuk, yakni hak-hak al-muslimin. Membuang hak-hak muslim. Tak boleh. Doa, contohnya doa jiran. Kita dengan jiran kena doa yang baik-baik, kita doa yang tak elok. Kan? Kita buat tak layan jiran kita. Maka itu hak-hak muslim tu, kita kena jaga hak-hak jiran, sama-sama Islam. Jiran kita tu, neighborhood kita tu. Maka dia ada hak-hak dia, tuan-tuan, yang kita kena tunaikan. Dan jangan mendoa dengan yang mustahil. Dan jikalau pada adat sekalipun, jangan minta yang mustahil ya. Jangan minta yang mustahil. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah aku jadi Perdana Menteri Malaysia. Itu dia panggil doa yang mustahil, tuan-tuan. Kan? Sebab apa? Sebab nak jadi Perdana Menteri ini kena melalui pilihan raya, kena apa semua kan. Tiba-tiba kita doa untuk kita jadi Perdana Menteri, itu mustahil. Kan? Minta doa yang mustahil tak boleh. Nak azan dulu kah? Azan dulu, okey baik. Kita berhenti azan. Allah. Jadi dan jangan mendoa dengan yang mustahil, dan jikalau pada adat sekalipun, yaitu mustahil adat. Jadi tuan-tuan, kita ni dalam bab hukum kita ada 3, tuan-tuan, hukum. Satu dia panggil hukum akal, yang kedua hukum syarak, yang ketiga hukum adat. Ada 3 hukum. Kalau orang tanya hukum ni ada berapa? Hukum ada 3. Hukum akal, hukum adat, hukum syarak. 3 tuan. Jadi yang disebut di sini, jikalau pada adat sekalipun mustahil, iaitu mustahil pada adat. Jadi dia ada wajib pada adat. Wajib pada adat ni apa, tuan-tuan? Adat kebiasaan. Bila kena api terbakar, itu hukum adat, adat biasa. Kena api terbakar,
Lagi apa? Kena pisau luka, itu hukum adat. Mustahil adat apa dia? Mustahil adat kena api tak terbakar. Itu dia panggil mustahil adat. Itu namanya mustahil adat. Kena pisau tak luka dah. Adat kebiasaan kena pisau luka, tapi kena pisau tak luka dah. Itu namanya mustahil adat. Jadi mustahil adat dia banyak lah. Kita nak dapat 1 juta, pada adatnya kena kerja dulu. Kena kerja, buat bisnes, nak dapat 1 juta setahun contoh lah. Tapi kita ni pergi minta doa dengan Allah, nak semalam. Ya Allah ya Tuhanku, bagilah aku 1 juta malam ni, esok nak bayar hutang. Contoh lah. Itu dia panggil mustahil pada adat. Kalau dari segi kuasa, Allah Ta'ala boleh bagi zakat 1 juta tu, Allah Ta'ala boleh bagi sangat, faham tak? Tetapi itu namanya mustahil adat. Allah Ta'ala tak bagi mudah-mudah. Dia kena usaha, buat kerja, bisnes, jumpa klien, cerita apa. Dia usaha, baru Allah Ta'ala bagi 1 juta, contoh. Jadi kita nak doa minta la tu juga 1 juta, itu namanya mustahil pada adat. Maka ini tidak ada adab berdoa dia panggil. Sebab tu adab berdoa dan yang demikian itu jahat adab. Maksudnya tak elok kita minta perkara yang mustahil pada adat. Kita kena usaha, kan? Kena usaha. Jadi minta kepada perkara yang mustahil itu jahat adab dia panggil atas Allah Subhanahu wa taala. Dia panggil jahat adab. Tak ada adab dalam bab berdoa. Kita minta dengan Allah, ya Allah murahkanlah rezeki dan sebagainya macam-macam, kan? Kadang-kadang Allah Taala tak bagi terus. Dia bagi apa? Dia bagi cara. Dia bagi idea Allah Ta'ala. Nak murah rezeki ni tadi, dia bagi idea, buat bisnes contoh, kan? Buat bisnes ni. Lama bisnes, baru rezeki dia berjalan lancar. Maknanya doanya makbul lah. Kita ni duk nampak doa tu nak bagi la tu juga kan, boleh. Sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala ni buat satu-satu perkara, satu-satu apa ni, perbuatan dia bersebab musabab. Contohnya, kita minta Allah Ta'ala sembuhkan penyakit kita. Allah Ta'ala tak bagi direct pun lega terus, tuan-tuan. Allah Ta'ala bagi jumpa dengan ubat. Jumpa dengan ubat pula kena konsisten amal. Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru lega. Tu baru lega sakit. Dia macam tu, bukan doa hari ni nak lega terus. Bukan macam tu. Dia orang panggil likulli syai'in sababa. Allah Ta'ala buat satu-satu perkara tu dia ada sebab dan musabab. Dia bersebab musabab. Minta apa ni, lulus periksa contoh. Kan? Ya Allah bagilah anak aku lulus periksa. Maka Allah Ta'ala campakkan pada anak tu rajin nak belajar, rajin baca buku. Maka anak tu lulus periksa. Sebab anak dia jadi rajin. Kan? Dia rajin usaha mutalaah pelajaran dan sebagainya, baru dia dapat. Jadi rajin. Jadi ini perkara-perkara yang kita kena tahu, iaitu adab-adab kita dalam berdoa. Maksudnya bukan kita minta la tu nak suruh makbul la tu juga. Bukan macam tu. Dia ada tempoh, ada sebab, ada musabab Allah Ta'ala nak bagi tu. Tuan-tuan, ada juga yang Allah Ta'ala bagi on the spot pun ada. Kita tidak nafi kan, ada juga. Allah bagi on the spot dapat. Ada juga. Itu atas rezeki Allah Ta'ala nak bagilah. Kan? InsyaAllah adab dan masa-masa yang baik berdoa. Nanti kita akan belajar adab-adab doa ni dan juga masa-masa yang terbaik kita nak berdoa. InsyaAllah kita sambung pada kuliah yang akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim
li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.